tazkirah tengah hari Ramadan, Jumaat. Marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Tazkirah Ramadan tengah hari Jumaat ini Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bitahayyatil Islam. Tahayyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz muliakan Al-Fadhil, Tuan Pengerusi Surau Haji Maksum, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Haji Maksum, Tuan-Tuan Imam, juga Imam bertugas pada hari ini, juga Tuan Khatib, Bilal, ya, seluruh jemaah, ya, yang terdiri daripada warga tempatan, ya, kampung Jalan Kamis ini, juga kepada anak-anak tahfiz, Masya Allah, juga saudara-saudara, kawan-kawan sahabat kita dari Bangladesh, ya, dari Pakistan, ya, dari Indonesia, ya, Masya Allah. Jadi kita bersyukur pada hari ini Allah uh, memberi kita keizinan, ya, dengan kesihatan, tenaga yang dikurniakan, walaupun kita berpuasa, kita ada kemampuan untuk sampai ke rumah-rumah Allah bagi memakmur, ya, dan menghidupkan sebagaimana Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Maksudnya hanya saja orang-orang yang mampu untuk memakmurkan rumah-rumah Allah hanyalah orang-orang yang beriman dengan Allah, juga orang-orang yang beriman dengan hari pembalasan, yakni hari akhirat. Mereka mendirikan salat, mereka mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah sahaja. Inilah ciri mukmin yang Allah sifatkan dalam firman-Nya itu tadi. Mudah-mudahan siapakah mereka? Siapakah mereka? Insya-Allah kitalah jemaah Surau Haji Maksum, ya, yang sama-sama berkumpul pada waktu ini semata-mata nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu taala. Kitalah orangnya insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dalam kita menikmati kelazatan, ya, keenakan, kesedapan, ya, uh, uh, beribadah, ya, masya-Allah. Jangan kita lupa saudara-saudara kita di Palestin pada waktu ini, masya Allah, ya. Pagi tadi kita bersahur, alhamdulillah, barangkali ada kurma yang kita makan, ya, ada buah-buahan yang kita makan, ada nasi yang kita nak makan, paling tak pun kita minum air, ya. Tapi kita tak boleh nak bayangkan macam mana saudara-saudara kita di Palestin pada hari ini. Adakah mereka bersahur pagi tadi? Kalau mereka bersahur, apakah makanan mereka? Masya Allah. Barangkali air, itu pun bukan mineral, ya. Mungkin air yang dah dicemari dan seumpama.
Barangkali makanan itu mungkin makanan yang dah rosak, yang dah basi, ya. Sebab terlalu lama, ya, dalam kongkongan dan tekanan di Zionis Israel, laknatullah. Dan nanti insya-Allah kita waktu maghrib kita sama-sama berbuka, ya. Banyak ustaz tengok rumah-rumah Allah, surau masjid menyajikan hidangan untuk berbuka puasa. Berlimpah-limpah rezeki Allah kurniakan. Sebab kata kalau bulan Ramadan ni, ya, kita tak keluar sesen pun untuk beli makanan, boleh hidup, ya. Yang namanya tinggal di Malaysia ini boleh hidup. Sebab tanah airku Malaysia tercinta, indah permai amat sentosa ini, Allah limpahkan rezeki yang mencurah-curah, yang melimpah-limpah. Seperti mana turunnya hujan lebat. Seperti mana mengalirnya air zam-zam yang tak habis-habis, yang tak putus-putus. Tapi macam mana agak-agaknya waktu maghrib nanti saudara-saudara kita di Palestin, ya, mereka berbuka dengan apa agaknya? Adakah makanan yang mereka nak makan? Walaupun sebiji buah kurma. Masya Allah, kita tak dapat nak gambarkan. Ya Allah, syukurnya kita, ya, duduk negara penuh nikmat. Bahkan Ustaz dikhabarkan pada waktu ini, mereka solat Jumaat, ya, mereka solat tarawih, tuan-tuan, ya, di tepi-tepi jalan, di celah-celah runtuhan bangunan yang dah dibedel, yang dah dibom, tuan-tuan. Kerana Ustaz difahamkan pada waktu ini, lebih 1,000 biji masjid telah musnah, hancur lebur, dibom oleh Zionis-Zionis Israel, laknatullah, la haula wala quwwata illa billah. Masjid yang masih berbaki, yang masih dapat selamat, pada waktu ini cuma tinggal lebih kurang 200 biji saja, ya. Di seluruh Gaza, seluruh Palestin, ya, Rafah dan seumpama. Hanya 200 biji, 1,000 biji dah musnah tu semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Dan 200 biji ini pun dilarang sama sekali, ya, umat Islam Palestin untuk solat di dalamnya. Itu amaran daripada pihak Zionis. Didapati kalau ada rakyat Palestin yang cuba-cuba nak solat dalam masjid, pasti masjid itu akan menjadi sasaran seterusnya. Akan dibedel, dibom, dihancur, musnah oleh Zionis Israel, la'natullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita lihat, dalam keadaan mereka serba kekurangan, ya, mereka tak ada masjid untuk solat, tak ada surau, musolla, semua habis dihancurkan. Tapi mereka tetap semangat nak mendirikan solat berjamaah, bersama-sama, solat Jumaat, solat tarawih bersama-sama, solat 5 waktu bersama-sama, berjamaah. Walau di tepi-tepi jalan, walau di celah-celah runtuhan bangunan. La haula wala quwata illa billah. Macam mana kita di sini? Allah bagi nikmat, ya, masjid yang indah, yang cantik, ya, Malaysia, Indonesia sama. Ustaz pergi Indonesia, ya Allah, hampir setiap kilometer ada masjid. Cantik-cantik. Ustaz jalan kat Pulau Jawa. Banyak masjid indah-indah, cantik, unik. Begitu juga tempat kita Malaysia. Masjid-masjid, surau-surau. Begitu banyak. Subhanallah. Maka tak ada alasan, ya, untuk kita tak menghadirkan diri. Untuk memakmurkan, menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi, ya, masjid-masjid kita hari ini sangat selesa. Pada waktu ini walaupun di luar panas, kita di dalam ini selesa, tuan-tuan. Barangkali 16 darjah Celsius, 18 darjah Celsius, 20 darjah Celsius, ya, Masya Allah. Dilindungi daripada panas terik cahaya matahari, bahkan udara sepoi-sepoi bahasa, ya, dingin, sejuk, macam kita berada dekat Kamarin Highland, berada dekat Genting Highland. Subhanallah. Sangat nyaman, ya, sangat selesa. Itu pun masih ramai di kalangan umat Islam, ya, di negara kita yang masih meminggirkan surau-surau, menjauhkan diri daripada masjid-masjid. La haula wala quwata illa billah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka mana satukah nikmat-nikmat Tuhan kamu yang nak kamu dustakan? Allah bagi pelbagai macam nikmat dan keselesaan, tapi kita masih lagi tak nak menuju kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Apa kita nak jawab di hadapan Allah di hari akhirat nanti, ya? Walaupun saudara-saudara kita di Palestin, mereka ketiadaan makanan, ya, untuk nak dimakan, ya, berbuka puasa, bersahur, tapi mereka tetap berpuasa. Masya Allah, mereka tetap berpuasa, ya. Seorang syekh, ya, tak silap dekat Qatar, bila ditanya oleh seorang hamba Allah tentang apa hukum, ya, dia berpuasa dalam keadaan dia tidak bersahur kerana tak ada apa makanan yang nak dimakan waktu bersahur. Menangis syekh tadi. Syekh tu tak dapat jawab apa-apa, menangis. Allahu Akbar, ya. Kita makanan banyak tapi masih melengah-lengahkan sahur. Ada yang tak nak ambil peluang sahur, kata aku tak sahur pun aku boleh bertahan. Aku tak sahur pun aku bertenaga sepanjang hari bulan Ramadan. Salah sama sekali, tuan-tuan. Kerana nak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kamu. Sesungguhnya pada sahur itu ada barakah, ya.
bersahurlah walau hanya seteguk air. Allahu Akbar ya. Dia bukan cerita aku tak sahur pun aku tetap bertenaga, aku boleh berpuasa. Bukan cerita itu tuan-tuan. Ini cerita ibadah. Sahur itu satu ibadah. Dan pada waktu sahur itu ada barakah. Ambil peluang ini. Walaupun mata sangat berat nak buka waktu itu. Walaupun bukan kita keletihan sebab tidur agak lewat malam ya. Walaupun barangkali tekak kita tak selera nak makan dan minum pada waktu itu, tapi tetap juga kita kena bersahur sebab nak ambil barakah padanya. Fa inna fis sahur barakah. Sungguhnya pada sahur itu ada keberkatan dia. Kalau rasa tak larat sangat, paling tak nak tidur letak satu gelas air dekat tepi katil tepi katil, tepi almari atau meja kan. Ha, bila sahur tu celik, mata berat sangat kan, minumlah walau seteguk air. Bismillah, ya Allah aku bersahur ni kerana Allah. Minum seteguk. Seteguk cukup, tak payah 2 teguk. Seteguk cukup. Kalau dah teruk sangat lah kan. Dah cukup. Paling tak kita dapat pahala yang namanya ibadah sahur dan kita mendapat keberkatan. Berkat ini suatu yang susah nak diungkap. Apa juga perjuangan, pengorbanan yang kita lakukan kerana Allah pasti akan menatijahkan keberkatan, barakah. Apa makna barakah? Barakah itu ialah ziyadah fiha al-khair. Bertambah padanya kebaikan-kebaikan. Itu makna barakah. Kita ada RM10. Kita bagi orang RM5. Berapa tinggal dekat kita? RM5. Berkurang ke bertambah? Berkurang. Itu matematik. Sefer atau kira-kira matematik. Ada RM10, bagi orang RM5, duit kita berbaki RM5. Maknanya berkurang, bukan bertambah. Tapi Islam tidak berkata begitu. Islam kata, kalau kita ada RM10, kita sedekah untuk tabung suruh Haji Maksum RM5, baki kita bukan tinggal RM5. Bahkan RM5 didarab 10 ke 700. Ya. Kalau darab 10, maknanya kita sedekah RM5, kita akan dapat nanti Allah bagi RM50. Atau lebih dahsyat, Allah bagi sampai RM3,500. Ya. RM5 darab 700. Ya. RM3,500. Masya Allah. Kalaupun bukan dalam bentuk duit, bentuk RM, Allah bagi dalam bentuk yang lain. Barangkali kesihatan yang bagus, ya, dikelilingi kawan-kawan yang soleh, yang baik-baik. Masya Allah. Kita dihindari daripada musibah-musibah, malapetaka, kecelakaan yang berat. Ya. Masya Allah. Itu makna barakah. Tuan-tuan, puan-puan hadirat-hadirat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakah ini dia ada pada beberapa tempat. Pertama, barakah pada tempat. Tempat. Contohnya, solat di Masjidil Haram. Pahalanya 100,000 kali ganda berbanding dengan solat-solat di masjid-masjid lain atas muka bumi. Ya. Jadi tempat itu barakah. Solat di Masjid Nabawi. Ya. Pahalanya dilipat kali gandakan sebanyak 1,000 kali ganda berbanding dengan solat-solat di tempat lain. Solat di Masjidil Aqsa. Pahalanya dilipat kali gandakan sebanyak 500 kali ganda. Ya. 500 kali lipat berbanding dengan solat-solat di tempat lain. Ini disebut barakah pada tempat. Ya. Mana barakah ni bertambah padanya kebaikan-kebaikan yang banyak. Masya Allah. Yang kedua, barakah itu ada pada individu. Ya. Individu tertentu. Para Rasul itu ada barakah. Pada para Anbiya itu ada barakah. Pada para wali-wali Allah ada barakah. Ya. Ustaz pernah ziarah makam Wali Songo, ya, dekat Pulau Jawa, Indonesia. Sebaik saja Ustaz sampai, alangkah terperanjat Ustaz. Ya, manusia tak putus-putus berkunjung hari-hari. Masya Allah. Masya Allah. Barakah tuan-tuan, ya, barakah wali Allah. Sebab mereka memperjuangkan untuk mengembangkan Islam di tanah Jawa, di kepulauan Indonesia. Masya Allah, barakah mereka itu. Bukan waktu mereka hidup barakah, sesudah mereka meninggal pun barakah. Ya. Masya Allah. Ya. Ada pada individu tertentu. Sebab itu, kita kena hormati orang-orang soleh, kena hormati para alim ulama, ya. Kerana innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Penyesonnya orang paling takut pada Allah ialah para ulama, ya. Masya Allah. Ada barakah pada mereka. Sebab tu kalau kita jumpa orang-orang soleh, dalam keadaan kita ada anak kecil, minta mereka tahnikkan anak kita, minta mereka doakan untuk anak-anak kita. Subhanallah, ya. Antara doa-doa yang bagus kita bacakan kepada anak-anak kecil, ya, ada 2 surah, ya. Pertama, bacaan ini sangat baik agar anak kita akan terhindar daripada berzina seumur hidupnya. Masya Allah, macam mana caranya?
pegang atas kepala anak kita sambil membaca surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, pegang kepalanya. Lepas tu kita hembus pada ubun-ubun. Insya-Allah anak itu akan terhindar daripada berzina seumur hidupnya. Ada disebut dalam kitab. Yang kedua, kita boleh baca surah Al-Insyirah. Ya. Tangan kita sentuh pada dada anak tersebut. Ya. Dada, bahagian kiri. Sentuh pada dada sambil baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, masya-Allah. Baca sekali boleh, baca 3 kali afdal, baca 7 kali paling banyak. Ya, subhanallah. Ini 2 cara surah yang boleh kita baca. Semoga kehidupan anak kita membesar dengan subur dengan iman dan akhlak yang mulia, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bahkan ada satu doa sangat luar biasa. Ustaz dengar salah seorang syekh dia ceramah dekat Indonesia. Dia kata, Ustaz Abdul Samad, macam mana dia boleh jadi seperti hari ini? Ya, UAS atau Ustaz Abdul Samad. Ya, sekarang dah bergelar Profesor Doktor. Profesor Doktor Ustaz Abdul Samad. Ya. Rupa-rupanya sejak kecil, setiap hari, ibunya akan membaca surah Al-Fatihah. 100 kali disedekahkan untuk anaknya yang bernama Abdul Samad itu. Masya Allah. Mungkin ni asbab, ya, ikhtiar si ibu tadi. Ya. Dan Ustaz Adi Hidayat pula. Tak kurang juga hebatnya di Indonesia. Ya. Memang Al-Quran itu dalam dada. Ya. Dia boleh tebuk mana-mana ayat. Dan siap muka surat berapa, baris ke berapa. Ya. Muka surat kanan ke kiri, atas ke bawah. Subhanallah. Ini Ustaz Adi Hidayat. Ya. Ustaz Adi Hidayat pula dikatakan, sejak beliau kecil, hari-hari ibunya akan berdoa untuk beliau. Ya. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia. Yakni bijaksanakanlah dia dalam ilmu agama. Dan ajarilah dia ilmu-ilmu pentafsiran Al-Quran. Masya Allah. Maka dia sangat hebat ilmu Al-Quran pada hari ini. Tengok, ya, doa ibu tadi sangat mujarab. Maka itu antara amalan-amalan, ya, yang dicontohi kepada kita oleh para ulama untuk melahirkan zuriat keturunan yang qurrata ayun, yang selalu kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kita nak anak-anak zuriat keturunan yang menjadi penyejuk mata hati kita. Qurrata a'yun, ya, untuk ibu bapa, untuk kita. Subhanallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, yang ketiga, barakah itu terletak di mana? Barakah itu ada pada sesuatu, ya. Contoh air Zam-Zam, ya. Air Zam-Zam itu disebut sebagai air barakah, ya, air penuh barakah. Sebab apa dia jadi barakah? Sebab terhasil daripada perjuangan dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail anaknya, juga Siti Hajar. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, menghantar Siti Hajar dan anaknya Ismail di tengah-tengah tanah tandus kering kontang tanpa penghidupan, ya, dekat Bakkah, disebut Bakkah, sekarang Makkah, ya. Lalu Nabi Allah Ibrahim pun meninggalkan isteri Siti Hajar dan anaknya Ismail, pergi berlalu daripada tempat tersebut. Siti Hajar pun mengejar Ibrahim, wahai suamiku Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami? Ibrahim tak peduli, dia terus berlalu. Wahai suamiku Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami berdua di tempat yang tak ada manusia, tempat tak ada penghidupan, tak ada air, tak ada apa juga bekalan makanan, minuman. Ibrahim terus berlalu. Wahai suamiku Ibrahim, kenapa tergamak engkau melakukan kepada kami begini? Akhir sekali Siti Hajar diberi ilham oleh Allah. Dia pun terfikir, wahai Ibrahim, adakah kamu melakukan ini kerana perintah Allah? Nabi Ibrahim kata, ya, ini adalah kerana perintah Allah. Siti Hajar pun berkata, kalau begitu, ya, Allah pasti tidak akan menganiaya kami dan Allah akan melindungi kami berdua. Subhanallah, ya. Ketika mana bekalan makanan semua dah habis, minuman, air dan sebagainya, ya, anaknya Ismail menangis tak henti-henti. Hati ibu mana yang tak resah, sedih bila melihat anaknya menangis, ya, kerana tak ada sesuatu yang anak diminum.
Lalu Siti Hajar nampak Nun di hujung, di Bukit Marwah sana. Seakan-akan ada riak-riak air macam kolam. Beliau berlari-lari anak, disangkanya air. Sebaik saja sampai di sana, rupanya tak ada air. Hanya Fata Morgana semata-mata. Ya, tak ada air. Dia toleh ke belakang, tengok di Bukit Sofa sana, seakan-akan ada kolam air. Berlari-lari anak, berkejar. Ya, kerana anaknya menangis kehausan. Sampai di sana, rupa-rupanya hanya Fata Morgana semata-mata. Macam wap-wap, tapi tak ada pun air. 7 kali berulang alik. Akhirnya Allah Ta'ala utuskan malaikat Jibril memukul satu batu, lalu terpancar daripadanya air mata air yang mencurah-curah, yang membuak-buak. Waktu air terpancar, Siti Hajar menyebut-nyebut Zamzam, 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 maka kekallah nama air Zamzam hingga ke hari ini, bahkan hingga ke hari kiamat. Dan air ini sangat barakah, tuan-tuan. Alhamdulillah, Ustaz baru balik daripada umrah, ya. Jadi ketika mana di Masjid Nabawi, pada salah satu tiang masjid tersebut, Ustaz Alhamdulillah ada rezeki, ya, bersempatan mendengar satu kuliah maghrib yang disampaikan oleh seorang syekh. Ustaz sangka syekh dari Arab Saudi. Rupanya tidak, ya. Seorang syekh berbangsa Indonesia dan dia bagi kuliah dalam bahasa Indonesia. Subhanallah. Jadi dekat ruang tersebut banyaklah warga negara Indonesia, Malaysia juga ada, ya. Ustaz pun merhati mendengar ceramah dengan penuh minat, penuh penghayatan, ya, dengan hati yang ya Allah, syukur, syukur, syukur. Ada satu waktu syekh tersebut cerita tentang air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Masya Allah, ya. Air Zam-Zam. Ini air barakah, tuan-tuan. Sebab tu bila nak minum air Zam-Zam, jangan minum segelas dua, tapi minum sampai 10 gelas, minum sampai 15 gelas. Hatta yudalla'. Sampai betul-betul kenyang. Sampai dah tak boleh masuk. Yudalla' tu seakan-akan macam nak terkeluar balik. Itu kalau di sana, tuan-tuan. Sebab peluang itu tak ada bila kita pulang ke tanah air. Tak ada, tuan-tuan. Sini mana ada Zam-Zam, tuan-tuan. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita berada di sana, ada rezeki, minum sebanyak-banyak, sepuas-puas. Ya. Dan setiap kali minum, bacalah doa. Ya. Sebagaimana Nabi sebut, ya, ma'u Zam-Zam liman syuribalah. Air Zam-Zam mengikut niat orang yang meminum. Sebab tu nak minum air Zam-Zam, jangan terus minum, pasang niat, ya. Masya Allah, ya. Dan Nabi SAW mengajarkan umat ini doa ketika nak minum air Zam-Zam. Macam mana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan penyembuhan daripada segala penyakit. Baik, Syekh itu mengajarkan kepada kami cara nak minum air Zam-Zam, ya, kalau kita berada di sana, ya. Jadi gelas itu dia warna putih plastik, agak kecil. Setiap gelas yang kita minum perbaharui niat. Contoh gelas pertama kita nak minum, Bismillah, ya Allah, dengan berkat air Zam-Zam ini, Engkau sucikanlah hatiku daripada segala sifat hasad dengki dan juga sifat munafik. Kita minum sampai habis. Lepas tu isi pula gelas kedua. Minum, perbaharui niat pula. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, dengan berkat air Zam-Zam ini, Engkau jadikanlah diriku akan dilindungi daripada kepanasan padang mahsyar dan aku tak akan haus selama-lamanya. Minum. Dah habis, isi pula gelas ketiga. Perbaharui niat lagi. Bismillah, ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat air Zam-Zam ini, Engkau jadikanlah diriku sentiasa dijemput olehmu untuk menjadi tetamumu di Haramain ini. Masya Allah. Minum. Dah habis gelas ketiga, isi pula gelas keempat. Perbaharui lagi niat. Contoh, Bismillah, ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat air Zam-Zam ini, Engkau buangkanlah segala penyakit yang ada dalam tubuh badanku. Lepas tu minum. Begitulah seterusnya. Pohonlah apa saja kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah, ya. Syekh itu menceritakan beberapa testimoni, ya, daripada nak bagi tahu barakahnya air Zam-Zam, ya. Pertama, Syekh itu cerita ada seorang hamba Allah, kalau tak silap Ustaz, orang negara Switzerland. Beliau ni kena kanser darah, ya, ataupun leukemia tahap 4. Tahap 4. Setelah dibuat pemeriksaan, doktor tu kata dia ni boleh hidup lebih kurang 6 bulan saja, tak lebih daripada itu. Ikut ilmu dan pengalaman doktor tersebut. Masya Allah. Dalam tempoh dibuat perawatan, tiba-tiba dia minta izin pada doktor tersebut nak pergi ke Mekah, ya, dan Madinah. Sepanjang tempoh beliau berada di Haramain sana, setiap hari beliau minum air Zam-Zam sebanyak-banyaknya. Ditakdirkan Allah, bila dia kembali semula ke tanah air, jumpa doktor yang sama buat pemeriksaan, alangkah terperanjatnya doktor tersebut. Kerana tubuh badan hamba Allah ini dah bebas daripada sel kanser, ya, dengan izin Allah. Testimoni kedua, Syekh tu cerita, seorang warga negara Indonesia, ya,
mendirikan ibadah umrah di sana. Dalam keadaan dia sakit lutut yang teramat. Tak boleh nak dilipat dan tak mampu sembahyang sempurna seperti orang lain. Ketika keberadaannya di Mekah dan Madinah, apa yang dia lakukan setiap hari? Bila dia nak minum air zam-zam, dia akan berdoa, Ya Allah, dengan berkat air zam-zam ini, kau sembuhkanlah sakit lutut aku. Dia takdirkan Allah hari terakhir dia nak pulang ke Indonesia, dia dapati sakit lututnya dah sembuh sepenuhnya dan dia boleh sembahyang sempurna seperti orang lain. Subhanallah. Testimoni ketiga, Syekh tu cerita, ada seorang makcik jemaah haji daripada Indonesia, Masya Allah. Umur sekitar 75 ke 80 tahun. Jadi makcik ni agak uzur sedikit, tenaganya tak seperti orang-orang muda. Ketika berada di Masjidil Haram, tak semena-mena satu hari, makcik ini hilang daripada pandangan rombongan tersebut. Tak jumpa, tak dijumpai. 3 hari, 3 malam makcik tu hilang. Tak dijumpai sama sekali. Al-maklumlah di sana, jemaah haji berjuta-juta tuan-tuan. Tak dijumpai makcik tu. Jadi jemaah dah risau, bimbang makcik tu mungkin pengsan ke, ya, mungkin makcik tu jatuh sakit dan sebagainya. Lepas 3 hari 3 malam, ditakdirkan Allah, terjumpa semula makcik ni, dalam keadaan makcik ni sehat, segar bugar, sehat walafiat. Masya Allah. Bila dia tanya makcik, selama 3 hari 3 malam, ya, makcik makan apa? Makcik tak makan apa-apa. Macam mana makcik boleh sehat? Nampak bertenaga, ya, cergas. Makcik tu kata, makcik hanya minum air zam-zam sahaja yang ada dalam Masjidil Haram ini. Makcik tak makan selain daripada minum air zam-zam. Subhanallah. Benarlah apa yang disebut, salah satu nama zam-zam ialah yushabbi', iaitu yang mengenyangkan. Ya. Salah satu nama zam-zam yushabbi', yang mengenyangkan. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, ini air penuh barakah. Sebab apa? Hasil perjuangan dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan juga Hajar, juga Ismail kerana Allah tadi. Jadi menghasilkan sesuatu yang barakah. Zam-zam, barakahnya kita merasai. Begitu juga perjuangan dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan anak Ismail membangunkan semula Kaabah yang telah hilang sejak zaman Nabi Nuh waktu banjir besar. Bila didirikan semula, ya, perjuangan pengorbanan mereka kerana Allah, kita dapat menikmati barakahnya hari ini. Kita dapat bertawaf keliling Kaabah, dapat solat dekat Masjidil Haram, pahala 100,000 kali ganda berbanding dengan solat-solat di tempat yang lain. Kita lihat macam mana pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, ya, mengorbankan perasaannya, emosi, ya, kerana menyembelih anak Ismail kerana Allah. Dan anak Ismail pula, ya, rela disembelih oleh bapanya kerana Allah. Maka lihat, ya, barakah daripada perjuangan mereka kita rasai. Ya, kita disyaratkan untuk berkorban, melakukan ibadah korban setiap tahun Allah, yang manfaatnya kita dapat bersama, ya, umat Islam seluruhnya. Subhanallah. Jadi kesimpulannya, apa juga perjuangan dan pengorbanan yang kita lakukan lillahi ta'ala, kerana Allah pasti akan melahirkan keberkatan. Dan yang keempat, yang terakhir, barakah itu ada pada waktu, ada pada masa. Ya. Pada bulan ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Ya. Masya Allah, ibadah sunat dapat pahala ibadah fardu. Ibadah fardu yang kita lakukan dilipat kali gandakan sebanyak 70 kali lipat. Ini disebut bulan yang sangat barakah. Dan bulan ini, ya, doa-doa kita semua dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan disebut para malaikat mendoakan keampunan untuk orang-orang yang berpuasa di sepanjang siang dan malam. Ya Allah. Jadi ambillah keberkatan bulan ini, ya, yang tak ada pada bulan-bulan lain. Banyakkan berdoa. Jangan lupa, di samping untuk kebaikan-kebaikan hidup kita dunia akhirat, jangan lupa doakan untuk saudara-saudara kita di Palestin sana, yang waktu ini masih lagi dalam cengkaman, ya, penindasan, kezaliman Zionis Israel laknatullah. Baru-baru ni ala kata peranjaknya Ustaz, ya, sahabat baik Ustaz, ya, Syekh Khalid Al-Palestini, dia tunjuk satu gambar, Masya Allah, ya. Gambar siapa ni? Tamir, yang pernah berkunjung ke tempat Ustaz, ya, beberapa bulan yang lalu, ya, sebelum terjadinya krisis dekat Palestin, ya. Ya Allah. Dia pun pernah mengimamkan solat berjamaah dekat tempat kami, ya. Anak muda ni lebih kurang umur sekitar 21 tahun. Hafiz Al-Quran. Allahu Akbar. Bacaannya sungguh lunak merdu. Masya Allah. Syekh Khalid tunjuk pada Ustaz baru-baru ni, ya. Syekh Tamir sudah syahid, ya. Wajahnya sangat sangat segar, ya. Walaupun dah jadi jenazah, tapi senyum seperti orang hidup. Senyum, Allah. Jadi tuan-tuan, subhanallah. Dia syahid kenapa tuan-tuan? Jadi Tamir ini, ya, dia dapat
satu guni gandum lebih kurang 25 kilogram. Sekarang semua bantuan susah nak masuk melalui pintu Rafah Mesir. Jadi terpaksa NGO apa semua naik pesawat kapal terbang atau helikopter, gugurkan dekat tepi pantai dengan menggunakan payung terjun supaya selamat mendarat ya, bekalan-bekalan tersebut. Jadi Tamir barangkali dia dapat satu guni gandum lebih kurang 25 kilo. Bila dia dapat, dia peluk gandum, orang pertama dia mula teringat mak ayah dia, ya, yang dah lama tak makan, tak dapat menikmati juadah yang berhasiat. Dah lama tuan-tuan. Ya Allah. Jadi dia gembira sangat, dia teringat mak ayah dia. Ya Allah, suka. Dia tak sabar-sabar nak mempersembahkan gandum tadi kepada mak ayah dia, keluarga dia. Dalam perjalanan dia balik, ya, Zionis Israel dapat tahu yang dia dapat bekalan gandum tadi, lalu beliau ditembak tuan-tuan, mati syahid. Ya. Betapa zalim ni Zionis Israel. Ya. Jadi teruskan berdoa tuan-tuan untuk keselamatan saudara-saudara kita ya, dan juga untuk kehancuran ya Zionis Israel laknatullah ya. Jadi setakat ini sajalah untuk perkongsian Ustaz. Mudah-mudahan kita ambil barakah pada bulan ini ya, penuhi ianya dengan ibadah-ibadah, dengan kebaikan-kebaikan ya, dengan baca Al-Quran, dengan sedekah dan sebagainya insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz dengan izinnya juga. Kalau ada sumur di ladang boleh kita tumpang mandi, kalau ada umur panjang insya-Allah kita jumpa lagi. Sebelum pulang tabung-tabung disediakan oleh pihak Surah Haji Maksum ya, Ustaz nampak di luar sana banyak tabung-tabung untuk aktiviti masjid. Kita hulurkan kerana sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, ayu sedekah afdal? Apakah sedekah yang paling utama ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sedekah fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan ya. Jadi ambil peluang bulan barakah, pahala dilipat-lipat kali gandakan, bersedekahlah. Kalau boleh jangan setakat RM1, lebihkan sedikit daripada bulan-bulan biasa kerana pahalanya pun lebih dan berganda-ganda. Baik di samping tabung-tabung Surah Haji Maksum, Ustaz juga ada bawa tabung di luar sana bagi membantu pembangunan dan pengurusan Madrasah Tahfiz Integrasi Syekh Izzuddin yang Ustaz kelolakan dekat Bandar Puncak Alam. Sekian, hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahil qail wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari yang mulia ini,
mimbar membicarakan khutbah yang bertajuk puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, ibadah puasa yang sedang kita laksanakan sekarang merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Setiap orang Islam wajib menunaikan puasa kecuali jika ada uzur syar'i. Di samping kita berpuasa, kita juga perlu mengetahui hukum hakam berkaitan puasa, seperti berniat pada malam hari dan menahan diri daripada makan dan minum pada siang hari di bulan Ramadan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang dibaca di awal khutbah ini yang bermaksud, dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih, yakni cahaya siang, dari benang hitam, yakni kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, yakni maghrib, dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa. Kita perlu mengetahui perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, iaitu mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur dengan sengaja pada waktu siang hari di bulan Ramadan. Dilarang melakukan persetubuhan dengan sengaja dan wajib ke atas suami membayar kifarah serta qada. Tiada kifarah pada isteri kecuali qada sahaja. Hikmah larangan perkara di atas adalah untuk menguji keimanan kita, sejauh mana kejujuran kita terhadap ibadah puasa yang kita laksanakan, dan keyakinan kita bahawa Allah SWT melihat apa yang kita kerjakan. Contohnya, jika orang yang tidak berpuasa makan secara sembunyi, kemudian mendakwa dirinya berpuasa, tiada siapalah yang tahu, melainkan Allah SWT sahaja. Jelas kepada kita bahawa puasa ini sebagai madrasah, mentarbiah dan melatih diri kita supaya bersifat amanah, jujur, berintegriti dan rasa tanggungjawab memikul tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga sifat ini menjadi amalan yang berterusan di dalam kehidupan kita, bukan hanya di bulan Ramadan sahaja. Hadirin Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bagi wanita yang sedang berhadas besar seperti haid atau nifas, mereka diharamkan berpuasa dan hendaklah diganti pada bulan-bulan yang lain. Islam juga memberi kelonggaran kepada beberapa golongan untuk berbuka dan meninggalkan puasa. Akan tetapi, wajib diganti pada hari yang lain, seperti orang yang sakit dan bertambah mudaratnya jika berpuasa, atau mereka yang bermusafir sebelum naik fajar. Jarak perjalanan melebihi 2 marhalah. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Manakala bagi mereka yang tua dan orang sakit yang tiada harapan sembuh, dan kedua-duanya tidak mampu berpuasa, dibenarkan berbuka dan dikenakan fidyah sehari secupak beras dan tidak wajib qada. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, hikmah berpuasa antara lainnya juga adalah dapat mengelakkan kita daripada bercakap perkara yang kotor, keji, seperti mengumpat, mengeji, menghina, mencaci, hasad dengki, fitnah dan sebagainya kepada orang lain, dan jangan pula berbuat bodoh, yakni melakukan perbuatan orang-orang jahil seperti menjerit, memekik-mekik, melolong dan sebagainya. Apabila ada orang yang mengajak berkelahi atau bertengkar atau orang menghinanya, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, puasa itu perisai atau benteng, maka orang yang melaksanakannya janganlah berbuat kotor dan jangan pula berbuat bodoh. Apabila ada orang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah SWT sekalian, puasa dapat melindungi tuannya dari melakukan dosa semasa di dunia, maka puasa juga akan melindungi tuannya daripada azab neraka di akhirat kelak. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, as-siyamu junnatun minan nar, puasa itu adalah perisai daripada api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ibadah puasa yang gagal mencegah seseorang yang berpuasa daripada melakukan perkara maksiat, mengikut hawa nafsu, berkunjung ke tempat maksiat, mengumpat, menfitnah, mengeji, menipu, berjudi dan sebagainya, tidak dapat melindunginya dari siksaan azab Allah SWT di akhirat kelak. Maka ia tidak mendapat apa-apa pahala dari puasanya, kecuali sekadar lapar dan dahaga sahaja. Ibadah malam yang didirikannya seperti solat sunat tarawih hanya sekadar sahar, yakni berjaga malam sahaja. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa daripadanya, melainkan lapar, dan boleh jadi orang yang berqiyam itu tidak mendapat apa-apa daripada qiyamnya, melainkan hanya berjaga malam. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja, malah wajib bagi kita menjauhi segala bentuk maksiat yang zahir dan yang batin, bagi melahirkan insan yang berakhlak dan berjiwa mulia. Maksiat zahir adalah yang dilakukan dengan anggota yang 7, iaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Manakala maksiat yang batin ialah segala sifat kecelaan yang terdetik di dalam hati, antaranya hasad, marah, cintakan harta, cintakan kemegahan, cintakan dunia, takabbur, ujub, sum'ah, riya dan lain-lain lagi yang sifat terkeji. Semua anggota tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Marilah kita tunaikan ibadah puasa dan menghidupkan malamnya dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dan mendapat keampunan daripadanya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran seperti berikut. Pertama,
Umat Islam adalah melaksanakan ibadah puasa dengan berpandukan syariat kerana ia merupakan satu kefarduan. Kedua, setiap Muslim adalah menjauhi perkara yang dilarang termasuk maksiat zahir dan batin. Ketiga, puasa adalah perisai yang boleh menyelamatkan orang yang berpuasa daripada azab api neraka di akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ بقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم آدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور Tengku Amir Syah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Syah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat,
daripada ditiba kecelakaan, dari buruknya takdir, dan dari kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, kami mengharap perlindungan-Mu daripada hilangnya nikmat yang Engkau berikan, dari berubahnya kesihatan yang Engkau kurniakan. Lindungi negeri kami dari datangnya bencana, malapetaka dan banjir. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha menyelamatkan. Selamatkan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farik jam'ahum wa syatit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzim a'da'al muslimin ihzimhum wansuril muslimina alaihim. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariah. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bidutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bismillah. Terus bergerak ke hadapan, berikan ruang kepada mereka yang masih di belakang dan di luar untuk sama-sama masuk dalam dewan utama untuk mereka solat. Pastikan tumit-tumit tuan-tuan lurus antara satu sama lain, dan lurus itu salah satu kesempurnaan dalam solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. صلى الله على آل محمد كما يصلي وبارك على محمد كما باركت في العالمين. اللهم إنا نسألك من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن شر الناس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. أعوذ بالشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا صابرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله عليكم صلى الله على محمد صلى الله عليه